Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung lagi sendok kandungan 1.1 tata tanda indeks, sendok pembelajaran 1.1/2 iaitu menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks dan sebaliknya. Bagaimanakah anda boleh menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks? Ya, contohnya 289 ini, bagaimana kita nak tukarkan dalam bentuk A kuasa N, iaitu dalam bentuk indeks. Okay. So, untuk menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks, ada dua kaedah yang kita boleh gunakan. Yang pertama iaitu kaedah pembahagian berulang dan kaedah pendaraban berulang. Kita lihat contoh di sini. 64. Okay, nombor 64 ini dan asas 4 ini telah diberi, ya. Asas 4. So, di sini cikgu tunjukkan ada dua kaedah. Sama ada kaedah pembahagian berulang ataupun kaedah pendaraban berulang. So, kita gunakan dulu kaedah pembahagian berulang. Okay, so 64 ni kita bahagikan macam ini, ya. Tanda bahagi. Ini bahagi dengan 4, ya. Semuanya kena bahagikan dengan 4, ya. Sebab di sini asas 4. So, 64 ini bahagikan dengan 4. So, kita akan dapat 16. Okey. Kemudian 16 tu kita bahagikan lagi dengan 4. Kita akan dapat 4. So, masih boleh lagi dibahagikan dengan 4. So, 4 dibahagi dengan 4, kita akan dapat 1. Okay, untuk kaedah pembahagian berulang ini, okay, kita mesti bahagikan semuanya sehinggalah kita dapat nombor 1. Ya? Iaitu 64 dibahagi secara berulang dengan 4 sebanyak 3 kali, ya, sehinggalah mendapat nombor 1. So, di sini berapa kali? Adalah 3 kali. So, N dia, iaitu indeks dia adalah sama dengan 3. Okey, oleh itu maka 64 ini adalah sama dengan 4 kuasa 3. Okey, kalau kaedah pendaraban berulang, okey, kita darab dua nombor dulu, ya. Okey, 4 darab 4. So, di bawah ini kita letak sini 16. Ya, sini 16. 4 darab 4, 16. Okey, belum lagi dapat 64. So, kita extend lagi darab dengan 4 di sini. Sambung sini darab 4. So, ini panjangkan ke bawah sini. So, 16 darab 4, kita akan dapat 64. 64. So, berhentilah. Okey, so di sini ada berapa kali berulang? Sebanyak 3 kali. So, 4 kuasa 3. Okay. 16/625, ya, menggunakan asas 2/5. Okay. So, kita gunakan kaedah pembahagian berulang dulu. Bila melibatkan pecahan macam ini, okay, 16 ini akan dibahagikan dengan 2. Okay. Kemudian 625 ni akan dibahagikan dengan 5. So, 16 bahagi 2 akan dapat 8. Bahagi lagi dengan 2 dapat 4. Bahagi lagi dengan 2 dapat 2. Dan bahagi dengan 2 dapat 1. Kita lihat N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4. Okey, kita tengok lagi penyebut di bawah ni, ya. Okey, so bahagikan dengan 5. 625 bahagi 5, kita dapat 125. 125 bahagi 5, kita dapat 25. So, 25 ni kita boleh lagi bahagikan dengan 5, kita dapat 5. So, 5 ni boleh bahagikan lagi dengan 5, so kita akan dapat 1. Indeks dia adalah sama dengan 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Dia mesti sama, ya. Okey, mesti sama penyebut dengan pengangka. Indeksnya itu mesti sama. So, sini 4, sini 4. Okey, betul lah kan? Okey, so maka 16/625 ni kalau kita tulis dalam bentuk indeks adalah sama dengan 2/5 kuasa 4. Iaitu di sini penyebut dibahagikan dengan penyebut dan pengangka dibahagikan dengan pengangka. Okey, kalau kita lihat pula kaedah pendaraban berulang, bila melibatkan pecahan, asas 2/5 kita boleh terus, ya, darab macam ni. 2/5 darab 2/5. So, kita akan dapat 4/25. Okey, belum lagi kita dapat 16/625. So, kita tambah lagi 2/5. So, cikgu turunkan di sini 2/5. So, 4 darab 2, 8. 25 darab 5, 125. Masih lagi tak cukup. Kita tambah lagi darab dengan 2/5. So, turunkan juga di sini 2/5. So, 8 darab 2, 16. 125 darab 5 sama dengan 625. Okey, so di sini pun dapat itu sebanyak 4 kali, ya. Okey, so sama, ya. Terusnya, kita lihat uji minda 1.1b di buku teksnya. Soalan nombor 1. Tuliskan setiap nombor berikut dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas yang dinyatakan dalam kurungan.
81 menggunakan asas 3. Kita boleh gunakan sama ada kaedah pembahagian berulang ataupun kaedah pendaraban berulang. 81 kita bahagikan dengan 3. Dapat 27 ya. Okey, masih lagi kita boleh bahagikan dengan 3. 9 kemudian masih boleh dibahagi. 9 bahagi 3 sama dengan 3. Masih lagi boleh dibahagi dengan 3. 3 bahagi 3 sama dengan 1. So berhenti. N dia sama dengan 4. Maka 81 ni, nombor 81, kalau kita tulis dalam bentuk indeks, dia akan dapat 3 kuasa 4. Okey, asas 3 ya. Asas 3, so 3 dulu, indeksnya 4. 15.625 bahagikan dengan 5. So dapat 3.125. Kita bahagikan lagi dengan 5, dapat 625. Bahagikan dengan 5. So 25 bahagi 5, 5. Dan masih lagi boleh 5 bahagi 5, 1. Okey, berhenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 11.625 ni sama dengan 5 kuasa 6. 64/125 dengan asas 4/5. So yang ini cikgu gunakan kaedah pendaraban berulang. 4/5 darab 4/5, 11/25. 11 darab 4 dapat 64. 125. So kita dapatlah jawapan dia dengan 4/5 kuasa 3. Di 0.0032 menggunakan asas 0.2. 0.2 darab 0.2 0.04. So kita belum dapat lagi yang ini. Kita teruskan lagi darab lagi dengan 0.2. Okey, bila 0.04 ni kita darabkan dengan 0.2, kita dapat 8 darab 10 kuasa negatif 3. 8 ini dia nombor bulat ya. Okey, kita gerakkan negatif 3 ni ke kiri lah, ke kiri. So sini 8 tidak ada titik ya, tidak ada titik, so kita letak di sini. Okey, kemudian kita gerak sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. So sini. So sini 0. Okey. So di sini kita akan dapat 0.008 ya. Sama dengan 0.008. Okey, so kita belum dapat lagi yang ini kan. So kita extend lagi, kita darabkan lagi dengan 0.2. So kita akan dapat 1.6 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, ini adalah dalam bentuk piawai. Gerak ke kiri sebanyak 3 kali ya, daripada titik ni. 1, 2, 3. So sini. Okey, titik tu berubah ke sini. So sini akan jadi 0. Jawapannya adalah sama dengan 0.00116. Okey, kita extend lagi 0.2 di sini. Kita darabkan dengan lagi 0.2. So kita akan dapat 3.2 darab 10 kuasa negatif 4. 1, 2, 3, 4. So sini titik dia bertukar, pindah sini titik dia. So sini 0. Okey, so 0.000 0.00032. 0.2 darab 0.2 darab 0.2 darab 0.2 darab 0.2. Kita akan dapat semula 0.00032. Okey, iaitu kita darabkan 0.2 ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kali. So indeksnya sama dengan 5. So 0.2 kuasa 5. Okey, I negatif 16 384 asas negatif 4 ya. Negatif 16 384 ni kita akan bahagikan dengan negatif
4. Negatif 16, 384. Kita bahagikan dengan negatif 4. Bila guna kalkulator, buat kurungannya. Bila bahagi jumpa negatif, kita kena kurungkan tanda negatif. So, kita akan dapat 4096 positif. Ya. So, sini 4096. So, kita bahagikan lagi dengan negatif 4. Kurungannya, jangan lupa kurungan. Bahagikan dengan negatif 4. Sama dengan kita akan dapat negatif 1024. So, kita teruskan lagi. Bahagikan lagi dengan negatif 4. Ya. Jangan lupa kurungannya. Negatif 4. Ya. Okay, sama dengan kita akan dapat positif 256. So, masih lagi boleh. Kita sambung lagi sampai kita dapat 1. Okay, negatif 64. Okey, kita teruskan lagi. Bahagikan dengan negatif 4. 16. Bahagikan lagi dengan negatif 4. Kita akan dapat negatif 4. So, kita bahagikan lagi dengan negatif 4. Kita akan dapat 1. Okey, so kita berhenti. Kirakan indeksnya berapa? Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, indeksnya N-nya sama dengan 7. Okey. Maka, negatif 16, 384 ni adalah sama juga dengan negatif 4 kuasa 7. Okey, ini dalam bentuk indeks. Soalan F. 1/16 dengan menggunakan asas negatif 1/4. Okey, di sini cikgu gunakan kaedah pendaraban berulang ya. Okey, negatif 1/4 darab dengan negatif 1/4 ya. Kurungkannya sebab ada negatif di situ. So, negatif darab negatif. Kita dah dapatkan positif lah di sini 1/16. Negatif 1 darab negatif 1, positif 1, 4 darab 4, 16. Okey, 1/16. Okey, so habis. Yang kita dapatlah sama dengan 1/16. So, jawapan dia adalah sini 1/16 sama dengan negatif 1/4 kuasa 2. Okey, sebanyak 2 kali sahaja. Okey. Seterusnya, bagaimanakah anda boleh menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks A kuasa N? Sini A kuasa N boleh ditentukan dengan kaedah pendaraban berulang ataupun dengan menggunakan kalkulator. 5 darab 5 darab 5 darab 5 tekan kalkulator. Okey, ataupun kita boleh gunakan terus kalkulator. 5 kuasa 4. So, ini tekan macam bentuk ni 5 kuasa 4. Okey, tekan sama dengan. Terus dapat jawapannya. Okey, kalau negatif 7 tu kurungan dulu. Negatif, kemudian 7. Okey, kemudian tutup kurungan. Kuasa, ini kuasa 3. Okey, sama dengan negatif 343. Di buku teks ya, lihat contoh. Okey, minda 1.1C itu. Okey, 9 kuasa 4. Tekan sahaja kalkulator. Okey, 9 kuasa 4 sama dengan 6,561. Negatif 4 kuasa 5. Okey, so kurungan dulu negatif 4. Okey, kemudian kuasa 5. Okey, sama dengan negatif 1024. 25 kuasa 3, kita dapat 15,625. Negatif kurungannya negatif 3/2 tutup kurungan kuasa 3. So, kita dapat negatif 2.768. Soalan I. Kurungan. Kurungan 3 AB per C 8 tutup kurungan kuasa 5 sama dengan 243/3.
32,768. Okey. Okey, soalan F, kurungan. Tekan negatif 1 AB per C 6 tutup kurungan kuasa ni 4 sama dengan 1 per 1296. 1 AB per C, 2 AB per C, 3 tutup kurungan kuasa 2. So, sama dengan 27 per 9. Okey, seterusnya soalan H. Kurungan negatif 2 AB per C, 1 AB per C lagi, 3 tutup kurungan, tekan kuasa, tekan 3 sama dengan negatif 12, 19 per 27. Okey, so setakat ini saja dulu untuk 1.1C. Jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua di luar sana. Assalamualaikum. Bye.